Hai, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Kamu apa khabar hari ni? Sihat ke? Alhamdulillah, saya sihat je. Alhamdulillah. Ni dah makan ke belum? Dah makan dah. Alhamdulillah, dah makan dah ya. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, eloklah kalau kita berkenalan terlebih dahulu kan? Ya, Boleh tak kalau saya mulakan dengan memperkenalkan diri saya? ya boleh. Okey, nama saya Nur Aina binti Aziz. Saya merupakan pelajar dalam Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan kepujian di Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah. So, sekarang saya berada di semester yang kelima. Boleh tak kamu pula kenalkan diri kamu? Kenalkan nama Boleh. kamu, nama panggilan, umur dan tempat tinggal kamu. Okey, boleh. Okey, nama saya Farisha Iqmah binti Adros. Boleh panggil saya Farisha. Saya berumur 22 tahun dan berasal daripada negeri Perlis. Okey, Farisha umur 22 tahun kan? Ya, Farisha ni seorang pelajar ke dah bekerja ke macam mana? saya seorang pelajar semester 5 di Universiti Utara Malaysia, kos kaunseling. Okey, jadi kiranya Farisha ni pelajar jugalah kan? Ya, Okey Farisha, seperti yang saya dah maklumkan sebelum ni, pada hari ini kita akan menjalankan wawancara bagi melengkapkan tugasan individu saya, iaitu tugasan wawancara identiti budaya. So, pada hari ini akan ada beberapa soalan lah yang saya akan tanyakan kepada Farisha. Boleh ke? boleh. Okey, so sebelum kita mulakan wawancara tersebut, Farisha selesa ke dengan persekitaran Farisha yang sekarang? Alhamdulillah, saya selesa je. Alhamdulillah. Okey, sekiranya sepanjang wawancara tersebut berjalan dan sekiranya Farisha tidak mendengar suara saya ataupun Farisha sendiri mempunyai masalah gangguan internet, Farisha bolehlah maklumkan perkara tersebut kepada saya, okey? Okey, boleh. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan soalan yang pertama lah. Okey, Farisha boleh tak ceritakan dekat saya tentang latar belakang bangsa Farisha dan keluarga Farisha? Okay, mengenai latar belakang bangsa, saya merupakan seorang yang berbangsa Melayu. Kedua-dua ibu bapa saya juga merupakan bangsa Melayu. Dalam sejarah keluarga saya, kami tidak mempunyai sebarang perkahwinan campur lah. So memang daripada keturunan bangsa Melayu lah, daripada zaman nenek moyang macam tu. Ya, daripada zaman nenek moyang lelaki kami memang daripada bangsa Melayu. Okay, faham. Okey, Farisha cakap Farisha bangsa Melayu kan. Boleh tak Farisha ceritakan sedikit budaya orang bangsa Melayu? Contohnya mungkin daripada segi pakaian ke? Okey, kalau dari segi pakaian orang Melayu pula, bagi bangsa Melayu, kami mempunyai 3 pakaian tradisional, iaitu 2 pakaian tradisional bagi perempuan, iaitu baju Melayu, baju kurung dan juga kebaya. Kalau bagi lelaki pula adalah baju Melayu. Okey, kalau macam Farisha sendiri kan, tadi Farisha cakap ada 2 baju tradisional lah bagi perempuan kan, iaitu baju kurung dengan baju kebaya. Kalau Farisha sendiri, Farisha lebih selesa pakai pakaian yang mana satu? Kalau macam saya sendiri, saya suka je pakai baju kurung dan juga baju kebaya, tapi saya lebih suka yang baju kurung dan juga kebaya yang berkonsepkan moden. So Farisha lebih suka dua-dua baju tu dalam konsep dalam design yang lebih moden lah kan kiranya. Okey. Okey, so soalan yang seterusnya, boleh tak Farisha ceritakan tentang latar belakang agama Farisha dan keluarga Farisha? Mengenai latar belakang agama pula, saya merupakan seorang yang beragama Islam. Sama juga kedua-dua ibu bapa saya juga beragama Islam, memang sepenuhnya keturunan Islam. Okey, boleh tak ceritakan sedikit Farisha agama Islam ni Farisha dapat didikan daripada mana? Mengenai didikan agama pula, saya mendapat didikan agama Islam ni sepenuhnya daripada kedua bapa saya. Daripada saya kecil, ibu saya mengajar saya surah-surah lazim dan juga mengajar saya mengenai solat. Setelah itu, dalam lingkungan umur 4 ataupun 5 tahun, ibu saya menghantar saya mengaji Iqra dan Al-Quran di seorang guru mengaji di kampung ini juga. Semasa saya memasuki sekolah rendah, saya mendapat
saya memasuki kelas kafa yang dijalankan setiap petang di sekolah tu. Okey, so berdasarkan penceritaan Farisha, Farisha ni dapat didikan agama tu daripada 3 individu ni lah, iaitu ibu bapa, di sekolah iaitu kelas kafa dan juga seorang ustazah yang mengajar mengaji di kampung kan? Ya, betul. Okey. Boleh berdasarkan pengetahuan saya lah kan, setiap agama kita ni ada perayaannya yang tersendiri kan. So boleh tak Farisha ceritakan perayaan yang dirayakan oleh orang yang beragama Islam? Okey, kalau bagi agama Islam sendiri, kami diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Setelah itu, kami menyambut 2 perayaan iaitu Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Aidilfitri ni disambut di dalam bulan Syawal dalam kalender Islam lah. Manakala Hari Raya Aidiladha pula disambut dalam bulan Zulhijjah bagi kalender Islam. Okay, so orang yang beragama Islam ni merayakan 2 perayaan iaitu Raya Aidilfitri dan juga Raya Aidiladha, dan setiap perayaan ni dia ada perayaan ni dia ditentukan oleh kalender agama Islam, kalender dalam Islam lah kan, which is kalau Aidilfitri tu dalam bulan Syawal dan kalau Aidiladha tu dalam bulan Zulhijjah, betul kan? Betul. Okey, soalan yang seterusnya iaitu soalan yang ketiga, boleh tak Farisha ceritakan sedikit tentang latar belakang ekonomi Farisha dan keluarga Farisha? Mengenai latar belakang ekonomi pula, saya merupakan daripada golongan B40. Ayah saya pula merupakan seorang pemandu lori di sebuah apa tu orang panggil? Di sebuah kedai, macam kedai menjual barangan untuk macam membuat rumah, barangan rumah betul, tanah pelis. Ibu saya merupakan suri rumah. Jadi keluarga saya, pendapatan keluarga saya adalah sepenuhnya daripada ayah saya sahaja. Di samping itu, untuk cakap menampung keperluan diri saya sendiri, saya ada menjalankan beberapa bisnes secara kecil-kecilan seperti menjual syakli dan juga menjadi dropship memasak, iaitu menjual kek. Okay, so kalau daripada segi ekonomi keluarga, sepenuhnya itu ditanggung oleh ayah Farisha lah kan, yang bekerja sebagai pemandu lori. Dan Farisha sendiri juga adalah side income yang tersendiri, which is Farisha cakap Farisha menjual produk syakli dan juga memasak punya kek kan. So kedua-dua perniagaan ni Farisha jalankan secara dalam talian ke macam mana? Kedua-dua perniagaan tu saya buat secara atas talian saja. Okey, soalan yang seterusnya, boleh tak Farisha ceritakan tentang latar belakang status perkahwinan Farisha? Farisha ni bujang ke, dah berpunya ke, macam mana? Okey, kalau pasal latar belakang status perkahwinan, buat masa sekarang saya adalah bujang. Saya belum berniat untuk berkahwin kerana saya ingin memberikan sepenuhnya perhatian dekat pelajaran saya. Sebab sekarang pun saya dah sem 5, ada lagi dalam 2 semester lagi saya nak habis. Mungkin lepas ikut saya akan fikirkanlah pasal kahwin semua tu. Okay, so basically sekarang Farisha ni masih bujang lah, masih available lah kan. Sebabnya Farisha tak mau bagi komitmen dekat perkara yang lain selain pada pelajaran. Macam tu? Okey, faham. Okey, soalan yang seterusnya, boleh tak Farisha ceritakan tentang peranan jantina Farisha? Farisha ni bersifat feminin ke ataupun maskulin? Okey, kalau bagi peranan jantina pula, saya rasa saya di tengah-tengah, iaitu tidaklah terlalu feminin dan tidaklah terlalu maskulin. Seperti yang Cik Aina boleh dengar, suara saya ni taklah selembut, seayu-ayunya, adalah kekasaran tu. Dari segi berpakaian pula, saya tidak gemar memakai kain. Macam ada setengah perempuan suka pakai kain kan. Maksud saya lebih selesa memakai seluar, tapi dalam masa yang sama saya suka gemar memakai baju kurung dan kebaya. Okay. So kalau ciri-ciri maskulin tu,
saya tidaklah lebih kepada lelaki. Cuma saya berminat bermain permainan video macam yang menembak-nembak macam Free Fire, PUBG, saya suka. Okay, so maksudnya Farisha ni ada dua-dua ciri peranan jantina tersebut lah kan? Feminin pun ada, maskulin pun ada, macam tu. Adalah di tengah-tengah. Okay, faham. Okay, soalan yang ke-6 iaitu peranan sosial. Okay, Farisha boleh tak ceritakan peranan sosial Farisha? Mungkin peranan sosial ni Farisha dapat ceritakan peranan Farisha dalam mana-mana pertubuhan ataupun mana-mana kelab. Okay, kalau peranan sosial, saya ni bukanlah seorang yang aktif dan saya juga seorang yang extrovert. Daripada sekolah lagi saya memang tak aktif langsung sekolah rendah. Masa sekolah rendah saya memang tak menyertai apa-apa, ada jawatan dalam apa-apa lah dekat sekolah tu. Masa saya sekolah menengah baru saya jadi pengawas sekolah. Daripada saya tingkatan 2 sampai saya tingkatan 5. Lepas tu apabila saya masuk tingkatan 6, saya ada pegang jawatan bendahari kelas. Lepas tu sejak saya memasuki UM, sejak saya memasuki universiti, baru saya mula untuk mengaktifkan diri dengan memasuki kelab Patriot Chapter Police. Dalam kelab tu saya jadi exco, ada beberapa exco yang saya jadi, saya tak ingat. Selain itu, saya juga adalah join program-program yang dianjurkan dalam kelab tu dan juga kelab-kelab lain. Okay, so macam Farisha cakapkan tadi, Farisha ni start aktif semenjak sekolah menengah lah. Farisha jadi pengawas sekolah. Masa tingkatan 6 ada pegang jawatan bendahari, betul? Dan makin aktif tu semenjak masuk universiti, iaitu aktif dalam kelab Patriot Chapter Perlis, di mana Farisha ada sandang jawatan exco kan? Ya. Okay, tadi Farisha juga ada cakap Farisha ni aktif dalam join program. So boleh tak saya nak tahu Farisha join program tu sebagai ahli biasa saja ke ataupun ada jawatan-jawatan yang Farisha sandang? Contoh macam AJK ke? Okay. Ada setengah program yang saya jadi AJK, ada juga setengah program yang saya jadi ahli biasa. Kalau AJK tu saya selalu jadi AJK pendaftaran, AJK multimedia. Okay, so benda yang saya dapat rumuskan dekat sini, Farisha ni memang sangat aktif semenjak berada di universiti lah, sebab macam Farisha cakap sini, Farisha memang aktif dalam join program, jadi AJK dan pernah juga menyandang jawatan exco kan? Ya, betul. Okay, soalan yang terakhir, boleh tak Farisha ceritakan tentang peranan keluarga Farisha? Peranan Farisha dalam keluarga. Mengenai peranan saya dalam keluarga, saya merupakan seorang anak sulung daripada 2 orang adik-adik. Dan dalam keluarga saya sulung perempuan dan seorang lelaki. Adik saya tu lelaki, ada seorang lelaki dan perempuan lah. So peranan saya dalam keluarga ni adalah sebagai seorang anak dan seorang kakak. Selain itu seorang pelajar lah, sebab memandangkan sekarang kita ODL kan kat rumah. Jadi peranan sebagai seorang anak tu tolong ibu bapa apabila ibu bapa saya meminta pertolongan daripada saya lah. Macam tolong di dapur, tolong basuh pinggan, macam tu. Macam peranan sebagai seorang kakak memang jelas lah yang boleh saya cakap adalah menolong adik. Sebagai seorang pelajar di rumah ni, buat assignment, adik ke kelas. Okay, macam Farisha cakap tadi, Farisha memainkan peranan sebagai seorang anak, seorang kakak dan juga sebagai seorang pelajar. Okay, peranan sebagai seorang kakak ni kan, boleh tak Farisha ceritakan dengan lebih jelas? Macam Farisha cakap tadi, Farisha peranan sebagai seorang kakak dengan membantu adik Farisha. Okay, bantuan daripada segi apa tu? Dari segi menolong adik menyiapkan kerja rumah ke macam mana? Kalau bantuan kepada adik tu memang dari segi untuk menyiapkan kerja rumah yang diberi oleh guru lah. Okay, so peranan Farisha sebagai seorang kakak ni tolong adik siapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru. By mean tolong adik ni siapkan kerja sekolah lah, membantu dia macam tu lah kan.
Okey, baiklah Farisha. Nampaknya kesemua soalan yang saya ingin tanyakan, saya dah pun tanyakan. Jadi kat sini saya nak ucapkan terima kasih kepada Farisha sebab sudi luangkan masa untuk menjayakan sesi wawancara ini. So, terima kasih Farisha. Sama. Semoga kita dapat jumpa lagi lah lepas ni. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Salam.